Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang dijanjikan semalam, cikgu nak sambung, kita nak jawab soalan. Okey, muka surat 47, 48 dan 49. Okey, soalan 4 dan 5. Okey, kita mulakan dengan soalan 4. Cikgu tukar sikit. Okey, soalan 4 dia kata, rajah di bawah menunjukkan satu model segitiga pembakaran. Okey, lengkapkan model segitiga pembakaran di atas. Okey, ini adalah syarat-syarat pembakaran. Okey, syarat pembakaran. So, tahulah apa yang pertama, ada oksigen, kemudian kita ada haba, kemudian kita ada bahan api. Okey, so ini 3 syarat pembakaran. Okey, kita tengok soalan 4B. Ahmad telah mengikuti satu perkhemahan dan ditugaskan untuk memasak. Semasa membuat persediaan, dia mendapati kayu api yang dikumpul telah basah. Kayu api yang basah tidak boleh menyala. Terangkan mengapa. Okey, kenapa? So, bila basah, dia ada air, ada kelembapan. So, bila ada kelembapan, dia tak kering. Okey, lembab, dia jadi sejuk lah, kan, air kan, so dia sejuk, jadi haba itu kurang. Okey, kita tulis macam ni, kayu api yang basah mengandungi kelembapan ataupun menyimpan kelembapan pun boleh. Okey, yang mengurangkan haba. Okey, oleh itu pembakaran tidak dapat dilakukan kerana syaratnya tidak lengkap. Okey, oleh itu pembakaran tidak dapat berlaku kerana syarat pembakaran tidak lengkap. Okey, bila ada air, dia lembab. Okey, cikgu tulis kat bawah ni. Bila lembab, so dia kurang haba, rendah lah. Okey, kurang haba. Jadi syarat pembakaran tak lengkap lah. Okey, macam tu. Okey, kita tengok C pula. Kebakaran boleh berlaku akibat kecuaian. Nyatakan 2 amalan yang dapat mencegah kebakaran. Okey, so kelalaian ni dia cerita ni sebab waktu perkhemahan lah maksudnya. Okey, waktu perkhemahan, so katakanlah awak tengah berbakar tu, api sedang marak. So apa yang awak boleh buat? Okey, yang pertama adalah menyimbah. Okey, menyimbah air pada unggun api selepas aktiviti. Okey, so selepas aktiviti perkhemahan ataupun bila dah habis je awak guna api tersebut, okey, awak kena padamkan. Okey, segera padamkan, jangan biar api tu menyala. Ataupun kalau boleh tak simbah dengan air pun, awak kena alihkan kayu api tu. Okey, macam awak sepahkanlah kayu api tu, jangan biar dia berkumpul supaya api tu tak besar. Okey, kemudian yang kedua, bila awak buat aktiviti ni, pastikan bahan api jauh, bahan mudah terbakar.
Okey. Bahan mudah terbakar diletakkan jauh daripada sumber api. Okey, dan yang ketiga adalah dia minta 2, bagi 3 pun tak apa. Okey, ini yang biasalah kalau macam jika merokok kita panggil dia sebagai puntung rokok padamkan puntung rokok sebelum dibuang. Sebab kadang-kadang tu ada yang pergi masuk dalam hutan, bawa rokok, isap rokok rata-rata, kemudian dia buang campak macam tu je. Jadi dalam hutan banyak daun-daun kering, ranting-ranting kering, so senang untuk api bernyala lah. Okey, api tu hidup. Okey, so itu C. Kemudian kita tengok D. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa jenis alat pemadam api. Okey, pilih alat pemadam api yang sesuai untuk memadamkan api yang berpunca daripada bahan-bahan berikut. Okey, ini jawapan dia lebih daripada satu lah. Okey, kita tengok petrol. Okey, yang sumber daripada petrol, okey, boleh padamkan gunakan buih, serbuk dan juga karbon dioksida. Okey, kemudian yang kedua, kita yang kebakaran berpunca daripada kertas, kita boleh padamkan dengan menggunakan air. Okey, boleh juga gunakan buih ataupun boleh juga gunakan serbuk. Okey, dan yang ketiga adalah sumber kebakaran daripada alat elektrik. So kita boleh gunakan serbuk dan juga karbon dioksida. Okey, so sekurang-kurangnya bagi 2 lah. Kalau tak boleh bagi 3, bagi 2 Okey, so kita tengok soalan nombor 5 pula. Okay, 5A. Bahan yang mencemarkan udara dikenali sebagai bahan pencemar udara. Okay, bahan pencemar udara dibebaskan oleh fenomena semula jadi dan aktiviti manusia. Okay, fenomena semula jadi ni adalah contohnya daripada letusan gunung berapi. Okay, itu adalah fenomena semula jadi. Benda tu kita tak boleh kawal. Okey, nak tak nak dia memang akan, bila tiba masa dia meletus, dia akan meletus. So gunung berapi ni dia akan menyebabkan debu dan habuk yang akan tutup ruang udara kita. Okey, dia kata kat sini nyatakan satu contoh fenomena semula jadi dan satu contoh aktiviti manusia yang membebaskan bahan pencemar udara. Okey, cikgu akan sebut letusan gunung berapi. Okey, boleh beri lebih daripada satu lah. Okey, kemudian aktiviti manusia adalah paling simple lah, penggunaan kenderaan bermotor. Ataupun pembakaran terbuka boleh. Okey, kita tengok yang kedua pula. Namakan satu bahan pencemar yang dibebaskan daripada setiap contoh yang anda nyatakan di 5.1. So letusan gunung berapi dia akan menghasilkan apa? Okey, penggunaan kenderaan bermotor akan menghasilkan apa? Kemudian nyatakan kesan bahan pencemar itu terhadap kesihatan manusia. So kena tulis bahan pencemar dan juga kesan pada kesihatan lah. Okey, yang pertama kita ada sulfur dioksida. Okay, letusan gunung berapi dia akan menghasilkan gas sulfur lah. Sulfur dioksida dan dia akan merosakkan paru-paru. Okey, kemudian
Kalau daripada kenderaan bermotor, kita akan ada karbon monoksida. Karbon monoksida ni dia akan mengurangkan ataupun menghapuskan mengurangkan oksigen dalam darah. Dalam darah kita lah, dalam tubuh badan kita. Kemudian kita tengok soalan 5B. Dalam ajar di bawah, J dan K dibebaskan oleh asap kenderaan dan kilang. Kedua-dua gas itu larut di dalam air hujan dan membentuk L. Apa tu L? Soalan nombor 1. Satu sampel daripada L telah diambil dan diuji dengan kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Terangkan pemerhatian daripada ujian tersebut. Nyatakan sebab. Pemerhatian dia adalah kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Kenapa dia bertukar menjadi merah? Sebab L adalah hujan asid. Hujan asid. L ialah hujan asid yang bersifat asid. Hujan asid yang bersifat asid lah. Yang kedua, nyatakan satu kesan negatif yang disebabkan oleh L terhadap organisma akuatik. Kesan negatif organisma akuatik, dia akan mati lah. C. Bagi memastikan udara sentiasa bersih, langkah-langkah yang tepat perlu diambil. Cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil melalui dibagilah. 3. Tindakan undang-undang, pendidikan dan juga sains dan teknologi. Kita tengok tindakan undang-undang. Biasanya tindakan undang-undang ni dia melibatkan denda lah. Denda siapa? Denda kalau katakanlah daripada, kalau gambar ni, ini adalah kenderaan bermotor kan. Bermotor. Mendenda pemandu yang memandu kenderaan yang mengeluarkan asap egsos yang banyak. Melalui pendidikan pula. Ataupun boleh juga untuk denda perokok. Denda perokok yang merokok di kawasan larangan. Kawasan larangan ataupun kawasan terbuka sekarang ni. Kawasan terbuka pun tak boleh merokok. Kemudian yang kedua, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Pendidikan kita boleh kempen lah. Mengkempen, menggalakkan penggunaan kenderaan awam. Ataupun kempen anti perokok lah. Anti merokok. Yang ketiga pula, sains dan teknologi. Daripada sains dan teknologi, yang pertama adalah mungkin kita boleh guna cipta kenderaan hybrid. Kenderaan hybrid ataupun guna sumber tenaga yang
boleh diperbaharui. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, contohnya kalau macam pembakaran, jangan guna bahan api fosil. Okey, mungkin dia guna gas lah, gas ke apa ke. Okey, mana-mana yang sesuai lah, yang tidak akan, rasanya guna bahan api fosil ni dia akan mencemarkan udara, dan juga bahan api fosil tu dia akan habis lama-lama. Jadi kita gunakan sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang dia tak habis lah. Bila habis je ada balik, Okey. Okay, so itu sahaja. Okay, habis dah untuk hari ini. Okay, kita dah tamatlah 2 kelas untuk bincang sahaja. Okay, cikgu harap awak faham. Okay, jika ada soalan boleh PM cikgu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.